Warahmatullahi Taala Wabarakatuh. Jadi, apa khabar semua? Cikgu harap kamu sihat hari ini. Terima kasih kerana mengikuti PDPR pada hari ini. Kita sambung pada tajuk kita, iaitu berkaitan dengan sungai. Sungai bahagian kedua. Jadi, minggu lepas cikgu bagi tahu sungai kita terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat hulu, tengah dan juga hilir. Jadi peringkat hulu terdapat di kawasan tanah tinggi yang terdiri daripada banjaran dan juga hutan tebal. Di sana juga dikenali sebagai kawasan tadahan hujan. Kemudian hujan itu akan mengalir ke bahagian tengah, seterusnya berakhir di bahagian hilir, di mana ia adalah pertembungan di antara sungai dengan laut. Pada hari ini kita sambung lagi dengan tindakan yang dilakukan oleh air sungai semasa dia mengalir. Okay. Jadi air sungai ini selalunya dia melakukan tindakannya apabila dia terpaksa membawa beban. Beban tu kemungkinan daripada pasir, batu, sampah sarap. Jadi semua tu dibawa sekali semasa air mengalir. Jadi kita nak tengok apakah proses yang dilakukan semasa dia membawa beban-beban tersebut sehingga sampai ke satu tempat kemudian dia mendapkan. Okay. Jadi terdapat 3 proses yang sering dikaitkan dengan pembentukan sungai, iaitu hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Umumnya proses hakisan sering dikaitkan di hulu sungai, proses pengangkutan di tengah sungai dan proses pemendapan di hilir sungai. Okay. Jadi kita lihat kalau tindakan air sungai melalui hakisan. Kita tengok ni air sungai di kawasan hulu selalunya sangat laju. Ya, kerana terletak di kawasan tanah tinggi, maka dia lebih tinggi, maka airnya tentulah mengalir laju. Bila laju, dia selalunya membawa sekali beban-beban yang terdapat terus menuju kawasan tengah. Proses hakisan giat berlaku di kawasan tanah tinggi kerana faktor ketinggian. Ini menyebabkan aliran menjadi laju dan sangat deras. Terdapat 3 jenis hakisan, iaitu hakisan menegak, hakisan mengundur dan hakisan melebar. Okey. Dalam tadi cikgu cakap 3 proses, iaitu hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Dalam hakisan ni pula ada 3 pula lagi, iaitu menegak, mengundur dan melebar. Jadi kita tengok apa beza 3-3 tu. Okey, hakisan menegak berlaku secara giat di bahagian hulu sungai. Okey. Proses ini disebabkan oleh pergerakan air sungai yang deras. Okey, air sungai yang deras lalu menghakis bahagian bawah cerun bukit dan menyebabkan pergerakan jisim berlaku. Kesannya lurah berbentuk V terbentuk di hulu sungai. Lurah bentuk V ni macam ni. Dia bentuk V ya, yang akhir ni dan kita cuba pen ya, highlighter. Ni kawasan bentuk V. Jadi disebabkan dia menghakis tebing-tebing tinggi. Seterusnya, hakisan mengundur. Hakisan mengundur merujuk kepada arah hakisan yang menghakis ke belakang. Proses ini sering berlaku di kawasan air terjun atau jeram. Pergerakan ini berlaku kerana terdapat batuan keras dan lembut di kawasan tersebut. Tu awak tengok yang ni. Jadi dia turun.
Dia turun daripada sini. Kemudian pergi ke sini dan patah balik mengundur ke belakang. Sebabnya ada batu keras dan batu lembut. Dan yang ketiga ialah hakisan melebar. Hakisan secara melebar pula sering berlaku apabila sungai berada di peringkat tengah dan di peringkat hilir. Yang ini dia semakin tolak-tolak daripada lurah yang bentuk V, dia semakin melebar kerana mungkin terlampau banyak beban yang dibawa. Seterusnya, hakisan di tebing sungai menyebabkan bentuk sungai menjadi semakin lebar. Cara-cara hakisan sungai. Air sungai menghakis dasar dan tebing sungai. Jadi macam mana dia bawa beban ni, sampah, batu-batu kecil. Dia bawa daun-daun, dia bawa ranting kadang-kadang, bawa kayu balak. Yang pertama, tindakan secara hidrol. Tindakan air sungai yang menghakis melalui hempasan air sungai yang menyebabkan tanih dan struktur batu pecah. Dia hempas ke tebing. Jadi air itu boleh menyebabkan batu itu pecah. Jangan main-main ya, bahaya. Yang kedua, tindakan geseran. Batuan pasir dan kerikil atau batuan yang kecil-kecil bergeser di antara satu sama lain di dasar dan tebing sungai, menyebabkan berlakunya proses hakisan. Yang ketiga, tindakan lagaan. Bahan-bahan yang terdapat di dalam sungai seperti batu, kerikil dan pasir berlaga di antara satu sama lain, menyebabkan ia menjadi pecah dan halus. Semakin batu itu besar, semakin dia mengecil sebab dia sentiasa berlaga. Dan yang keempat, tindakan larutan. Hakisan secara tindak balas kimia disebabkan kehadiran larutan mineral yang kemudiannya melarutkan batuan yang mudah larut. Ini 4 tindakan hakisan sungai. Tadi cikgu sebut sekali lagi 3 proses yang berlaku di sungai, itu hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Jadi kita dah belajar berkaitan hakisan. Dan yang seterusnya ialah pengangkutan. Apa itu pengangkutan? Pengangkutan sungai bermaksud tindakan memindahkan, mengangkut dan membawa bahan-bahan yang terdapat di dalam sungai dari hulu ke hilir sungai. Terdapat 4 proses pengangkutan sungai, iaitu secara apungan. Apungan ini bahan yang ringan dan bahan terapung seperti daun, kelodak. Itu dipanggil apungan. Senang dia kita boleh nampak atas air. Yang kedua, larutan. Bahan-bahan yang boleh larut seperti kalsium karbonat, sulfur dan gypsum. Kita boleh nampak melalui buih-buih. Kita kadang-kadang nampak air sungai itu berbuih-buih. Sebabnya terdapat bahan-bahan larut. Yang ketiga, seretan. Seretan, batuan yang berat akan terseret di dasar sungai sedikit demi sedikit. Ini yang bentuk batu-batu besar. Jadi dia seret perlahan-perlahan dia menghakis dasar sungai. Dan yang keempat, lompatan. Ini untuk batuan yang kecil dan ringan, bergerak secara lompatan mengikut arus sungai. Dan yang ketiga, melalui pemendapan. Pemendapan akan berlaku sekiranya sungai tidak lagi berupaya untuk mengangkut bahan-bahan yang dibawa, dah semakin berat, terpaksalah ditinggalkan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan proses pemendapan berlaku, iaitu perubahan cerun dasar sungai, terdapat halangan di dasar sungai, perubahan alur dan bentuk dasar sungai. Kemungkinan cerun tu bermaksud tinggi dia semakin tinggi semakin rendah. Halangan pula kemungkinan ada
pokok ya, ataupun lagi batu yang lebih besar menyebabkan air itu tak boleh membawa beban lagi. Dan yang keempat, pertembungan di antara arus sungai dan arus laut di kawasan muara sungai. Muara sungai itu bermaksud pertembungan di antara sungai dengan laut. Ada orang sebut kuala sungai, ada orang sebut muara sungai. Okay. Jadi, cikgu dah sebut tadi 3 proses dia, iaitu penghakisan, pengangkutan dan pemendapan. Jadi ketiga-tiga ni bila dia membawa beban, berlakulah bentuk muka bumi. Okay? Bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di peringkat hulu, tengah dan hilir. Terdapat bentuk muka bumi yang berbeza di setiap peringkat sungai. Pembentukan ini disebabkan oleh faktor seperti kecerunan dasar dan lebar sungai. Okay. Kalau di peringkat hulu, dia ada lurah bentuk V yang cikgu sebut tadi mula-mula. Okay. Lurah yang curam disebabkan hakisan yang giat. Tebing curam dikenali sebagai gaung atau jurang. Ini contoh lurah bentuk V yang terdapat di bahagian hulu sungai Ganges di India. Okay. Yang pertama lurah bentuk V. Yang kedua jeram. Ini biasa awak nampak, yang biasa awak mandi. Terbentuk di kawasan batuan yang lembut dan keras berselang-seli. Keadaan dasar sungai yang condong akan menyebabkan aliran air kelihatan bertingkat-tingkat. Contoh diambil jauh lah. Jeram yang terkenal dengan aktiviti sukan lasak seperti berakit di Sungai Paco, Costa Rica, Amerika. Ya, ni tengok jeram dia. Kalau kita takut dah. Ada juga yang suka buat kat Selangor ni pun ada kawasan jeram. Tapi dia pilih gambar yang jeramnya sangat laju. Seperti di Sungai Kiulu, Tuaran, Sabah. Terusnya air terjun. Ni yang juga yang biasa awak pergi itu kawasan air terjun. Jadi awak sebagai seorang manusia yang dilahirkan di bumi Allah ni, pergilah ke tempat-tempat yang Allah telah sediakan yang sangat cantik. Seperti air terjun. Okay. Air terjun, banyak jenis air terjun. Dekat Hulu Sangur, cikgu dah sebut, kawasan Hulu Sangur adalah kawasan yang paling banyak air terjun. Terbentuk kerana runtuhan batu yang keras. Batuan lembut di bahagian bawah dihakis oleh arus deras. Okay. Jadi air terjun, jeram, lurah bentuk V adalah bentuk muka bumi kawasan hulu. Yang ini sangat bahaya, selalunya menyebabkan orang mati lemas. Dipanggil sebagai lubang periuk. Lubang periuk terjadi kerana terberlakunya air secara pusaran. Ketika melanggar batuan akan membentuk lubang-lubang di dasar sungai. Okay. Selalunya orang, ini yang orang tak perasan. Contohnya di kawasan Telaga 7, Pulau Langkawi. Lubang ini seringkali menjadi habitat kepada haiwan yang lebih kecil seperti udang dan anak ikan. Ini siapa yang pernah pergi Langkawi, ada satu kawasan dipanggil Telaga 7 di Pulau Langkawi. Mereka panggil Telaga 7 sebab mereka kepung setiap lubang periuk tu untuk jadikan bekalan air pada penduduk. Bukan disebabkan misteri legenda Masuri, bukan disebabkan airnya deras, terjadilah 7 lubang periuk. Jadi penduduk dia sekat lubang periuk tu untuk dijadikan telaga. Yang seterusnya peringkat tengah. Tadi cikgu sebut peringkat hulu ada bentuk muka bumi lurah V, air terjun, jeram, lubang periuk. Okey, ada 4. Di tindakan air sungai peringkat tengah, pertama susuh bukit berpancar. Susuh bukit berpancar terbentuk apabila sungai melalui likuan di antara bukit.
Okey, nanti kita tengok gambar dia. Yang kedua, lurah sungai bentuk V. Lurah sungai bentuk V akan mula kelihatan di bahagian tengah sungai. Kawasan lurah sungai semakin melebar berbanding di kawasan hulu. Ni dia. Susuh bukit ni bermaksud berpancar ni maksudnya dia terbit anak-anak sungai. Dia mula terbit anak-anak sungai. Manakala lurah bentuk U ni, jadi dia bila dah terbit anak sungai mulalah melengkok-lengkok. Melengkok-lengkok menjadi lurah berbentuk U. Seterusnya, likuan sungai tadi berlaku di peringkat tengah. Sungai akan menghakis kawasan batuan lembut iaitu di bahagian tebing cekung dan memendapkan bahan mendapan di bahagian tebing cebung. Ni, nampak? Likuan tadi dari likuan sungai dia jadi dari V bentuk U pula dah di peringkat tengah. Tadi berpancar, ni berpancar. Nampak? Ada ni satu pancar. Ni satu pancar. Okey, ni satu pancar. Tak apa nampak. Okey. Cikgu bagi merah. Ni satu. Ni dua. Ni tiga. Okey. Jadi itu berpancar. Kemudian ini bentuk U. Kemudian ini likuan sungai di mana dia dah mula membelok. Okey. Itu dia bentuk muka bumi peringkat tengah. Dan akhir sekali tindakan air sungai di peringkat hilir sungai yang pertama delta. Delta terbentuk apabila timbunan bahan mendak terkumpul dan mendap di kawasan bahagian muara sungai. Proses ini berlaku secara berterusan dan membentuk kawasan dataran yang subur. Contohnya delta Kelantan. Ini dia. Ini kita nampak melalui drone lah ya. Ni nampak. Daripada sungai tadi dia mula dah nak masuk bahagian laut. Dia mula membentuk kawasan tanah-tanah lembik. Tapi dia sangat subur. Tahukah anda? Kawasan delta merupakan kawasan pemendapan bahan mineral yang diangkut daripada kawasan hulu. Kawasan ni kaya dengan mineral dan sangat sesuai untuk aktiviti pertanian. Sejarah pertempatan awal di dunia seperti Tamadun Indus, Tamadun Huangho dan Tamadun Mesopotamia juga dikaitkan dengan faktor kesuburan tanah di kawasan delta. Dataran banjir. Dataran banjir ialah kawasan dataran yang terletak di tepi sungai yang akan dinaiki air ketika banjir. Kawasan ini juga sangat subur dan sesuai untuk aktiviti pertanian kerana kaya dengan mineral. Tertambak. Ini tertambak di mana ada tebing. Tertambak adalah jalur pematang yang memisahkan sungai dengan dataran banjir. Kewujudan tertambak sangat penting untuk mengelakkan banjir di kawasan dataran banjir. Okey. Sini ada dataran banjir. Nampak sini ada lubang. Cikgu guna sekali lagi pen. Sini dataran banjir. Kemudian sini pematang tertambak untuk mengelakkan daripada berlakunya banjir. Okey. Liku terpenggal dan tasik ladang. Ini selalu keluar periksa. Di mana apa itu liku terpenggal? Ada dua likuan sungai. Ini satu, ini satu. Kawasan batuan lembut akan terus dihakis oleh arus yang deras. Okay. Kemudian hakisan terus berlaku secara giat yang menyebabkan likuan itu terbentuk. Terpenggal dan terbentuk menyebabkan satu bentuk muka bumi baru iaitu tasik ladang. Ni contoh dia. Ni tasik ladang.